أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan berkongsi pada saat ini yang mana kita sedang melihat bulan berada di atas, iaitu tentang kedudukan selawat berbanding zikir. Ini yang saya telah ambil daripada pejabat mufti wilayah Persekutuan dalam artikel laman utama artikel Irsyad Al-Hadis. Irsyad Al-Hadis seri ke-506, kedudukan salawat berbanding zikir. Kita boleh rujuk di situ, iaitu dimuat naik oleh Muhammad Musfiq bin Ahmad Ayub ataupun alias Ayub, diterbitkan pada 3 Julai 2020. Kedudukan salawat berbanding zikir. Soalan dia, benarkah salawat lebih tinggi daripada zikir? Ringkasan jawapannya, salawat dan zikir adalah ibadah yang masyru', disyariatkan oleh agama Islam, dan sebahagian ulama juga telah menyatakan bahawa salawat merupakan satu juzuk daripada zikir. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk sentiasa bersalawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambahan pula merupakan wasilah atau jalan kita untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Okay, jawapan yang seterusnya lah, huraian jawapan, alhamdulillah. Segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Salawat dan zikir keduanya merupakan tuntutan di dalam syarak, kerana terdapat banyak dalil menyeru manusia agar sentiasa melaziminya, istiqamah dalam zikir dan salawat ini. Sebelum kita menjawab berkaitan isu ini, suka bagi kami adalah untuk menyatakan terlebih dahulu maksud salawat dan zikir agar kita dapat memahaminya dengan baik. Salawat, apakah yang maksudkan dengan salawat? Salawat adalah perkataan jamak bagi salat, as-salat, yang bermaksud doa ataupun pujian. Tambahan pula makna salawat Allah Subhanahu wa taala, salawat para malaikat dan juga salawat manusia adalah berbeza di antara satu sama lain. Salawat Allah ialah pujiannya di sisi para malaikat yang tinggi, manakala salawat malaikat pula ialah doa tambahan gandaan pahala, dan salawat orang mukmin ialah berdoa memohon supaya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita, menambahkan kemuliaan kepada kita, kehormatan dan kepujiannya kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah salawat malaikat. Salawat orang mukmin ialah doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melimpahkan rahmat, menambahkan kemuliaan, kehormatan dan kepujian kepada penghulu kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir dari sudut bahasa bermaksud mengingati. Zikir, mengingat, ingat. Manakala dari sudut istilah pula, zikir merupakan sesuatu perkara yang dilakukan dengan tujuan mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang dibolehkan oleh syarak, seperti menerusi ucapan, perbuatan atau dengan hati. Kita boleh membuatnya dengan mengucap la ilaha illallah, ucapan ataupun perbuatan. Seperti salat, mungkin zikir kan dan dengan hati yang berzikirlah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dengan begitu jelas berkaitan tuntutan untuk kita sama-sama bersalawat dan berzikir. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya sesungguhnya Allah dan malaikatnya, para malaikat, berselawat, memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyuruh kepada orang beriman, wahai orang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Apa kata Imam Al-Maraghi, yang mana dalam tafsir ayat ini, yaitu berkata, wahai orang beriman, doakanlah supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat rahmat,
Muliakan baginda walau dengan apa cara yang kamu mampu lakukan. Umpamanya mengikut baginda secara baik atau mematuhi segala arahan baginda. Begitu juga dengan cara mengucapkan selawat dan salam kepada baginda dengan lidahmu. Lihat dalam tafsir Al-Maraghi 5511. Adapun ayat Al-Quran berkaitan dengan tuntutan berzikir ialah firman Allah Subhanahu wa taala, tuntutan supaya kita berzikir, menyebut, mengingati ini. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dan zikir dengan zikir yang banyak. Allahu Akbar. Allah berfirman lagi dalam surah Al-Insan ayat 25. Wadhkurusma rabbika bukratan wa asila. Maknanya, dan sebutlah dengan lidah atau dengan hati akan nama Tuhanmu di dalam dan di luar solat, pada waktu pagi dan petang. Allahu Akbar. Bukratan wa asila. Jadi terdapat banyak lagi ayat Al-Quran berkaitan seruan agar kita sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Untuk apa? Untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, di dalam hadis juga ada yang nyatakan kelebihan atau tuntutan untuk kita sentiasa bersalawat dan berzikir. Antaranya daripada Abu Umamah rahimahullah bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Aksiru alaihi minas salat fi kulli yaumi Jum'ah." Apa maksud itu? Perbanyakkanlah selawat ke atasku pada hari Jumaat. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Asy-Syaukani, yaitu menilai sanad dari sini sebagai hasan. Itu punya takhrij hasan. Daripada Abdullah bin Amr rahimahullah bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi laha asyrah." Subhanallah. Maksudnya, sesungguhnya barang siapa yang bersalawat ke atasku dengan satu salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat ke atasnya dengan 10 salawat. Ini hadis riwayat Muslim, lihat 384. Maka banyak lagi sebenarnya hadis berkaitan dengan galakan berzikir. Ini seperti daripada Abu Musa rahimahullah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Masalul ladzi tazkuru Rabbahu walladzi la tazkur Rabbahu masalal hayy wal mayt." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah SWT dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan mati. Riwayat hadis riwayat daripada Al-Bukhari. Lihat 6407. Allahu Akbar. Maka tuan-tuan dan puan, daripada Abu Ad-Dardah rahimahullah bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, maksudnya, tidakkah kamu ingin aku tunjukkan kepada kamu akan sebaik-baik amalan? Kata Makki, ia adalah sebaik-baik penyucian di sisi Tuhan kamu dan yang mengangkat derajat kamu dengan begitu tinggi. Dan ia lebih baik daripada kamu memberikan emas dan duit. Ia juga jauh lebih baik daripada kamu apabila berhadapan dengan musuh kamu, dengan kamu memancung leher-leher mereka dan mereka memancung lehermu. Para sahabat berkata, apakah perkara itu? Kami ingin mengetahuinya, wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad 27.102 dan Syekh Syuaib Al-Arnath menilai sanad hadis ini adalah sahih. Jadi mari kita lihat di sini berdasarkan kepada persoalan tadi, yaitu apakah dengan salawat ini lebih tinggi nilainya daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi pandangan kita berpandangan kedua-duanya, yaitu salawat dan zikir adalah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dengan nas Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang jelas,
Dan di sana tidak ada dinyatakan dari sudut keutamaan di antara keduanya. Untuk itu meninggalkan salah satu daripadanya adalah satu perbuatan yang sia-sia, yang menyebabkan hilangnya kelebihan yang akan kita perolehi apabila melakukannya. Oleh itu, kita dituntut untuk sentiasa melazimi atau sentiasa beristiqamah. Istiqamah keduanya pada setiap hari dengan memperbanyakkan selawat dan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu adalah yang terbaik agar kita mendapat kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW apabila melakukannya. Allahu akbar. Maka kesimpulannya adalah selawat dan zikir adalah ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam. Sebahagian ulama juga ada menyatakan bahawa selawat merupakan satu juz daripada zikir. Oleh itu, Allah Subhanahu wa taala menuntut kita orang-orang beriman kepada semua manusia lah untuk sentiasa bersalawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambahan pula yaitu salawat merupakan wasilah ataupun jalan kita untuk mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mahu mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala, kita kena apa? Bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang wahyukan dalam firman-Nya dalam surah Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutlah aku. Niscaya Allah akan mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Maka di sini kita dapat mengambil banyak kelebihan bagi orang yang melakukannya. Akhirnya semoga Allah SWT menerima setiap amalan kita serta menjadikan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang sentiasa bersalawat ke atas Rasulullah SAW dan sentiasa berzikir mengasihi Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.